Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur dengan Allah kerana Allah masih lagi memberikan kita nikmat dan kita dapat buat baik. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Kita dah nak habis dah bulan Rajab dan masuk Syaban. Masa ni sekejap. Masa ni terlalu sekejap. Begitulah keadaan hidup ini pada akhir zaman. Masa ni terlalu sekejap sangat pada umat akhir zaman. Sebab itu, saya selalu berpesan dengan diri saya, jika kita dalam keadaan yang lalai dengan masa yang terlalu pantas, jika kita tidak memikirkan kehidupan akhirat itu lebih daripada kehidupan dunia, maka kita takut bahawa kita akan berada dalam kerugian yang besar. Sebab kita berada pada masa yang terlalu pantas, masa yang terlalu cepat. Rajab yang kita lalui ini pun sekejap saja. Sebulan ini macam kita tak rasa apa-apa. Kita dah lalui Syaban. Maka Syaban itu juga begitu. Dia akan lalu dan terus lalu. Sehingga kita akan lalui bulan Ramadan. Begitulah seterusnya. Maka kita akan melalui hidup ini. Cumanya berkenaan dengan doa Nabi, Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan Syaban, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Selagi kita tak sampai kepada bulan Ramadan, ketika itu kita berharap agar umur kita ni akan dipanjangkan sehingga Ramadan yang akan datang ini. Sebab inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Sebab itu, bila sampai saja bulan Rajab dan Syaban, kita banyak mendengar berita kematian. Kawan-kawan kita mati, keluarga kita meninggal dunia, ya, sahabat-sahabat kita meninggal dunia, ya. Maka sebab itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu antara hamba Allah yang dipilih untuk kembali kepada Allah dahulu dalam bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan ini, salah seorangnya adalah kita. Maka sebab itu kita kena berharap, Ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka betapa sakhaf seseorang yang penuh pada hatinya tadbir dan ikhtiar pada dunia. Maka tak sah orang yang takut kepada Allah, maka hatinya penuh dengan zulmat keduniaan. Hati dia penuh dengan kekotoran dunia yang melalaikan. Sebab apa? Sebab ulama dia nyatakan kepada kita antara perkara yang menipu daya seseorang hamba untuk dekat kepada Allah, 4 perkara. Dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Allah pesan kepada kita, wahai orang yang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu dan anak pinak kamu daripada ingat Allah. Sebab itu, saya selalu bercakap,
selalu saya berpesan, dunia ni tak salah. Tapi jangan sampai dunia itu menyesatkan kita. Dunia ini dia tidak salah. Tapi jangan sampai dunia itu menghilangkan rasa takut kita kepada Allah. Dunia ini tidak salah. Tapi jangan sampai dunia ini menjadi asbab kita lalai dan kita lupa bersiap sedia untuk balik menemui Allah. Dunia ini tidak salah. Tetapi jangan sampai dunia ini menjadi asbab kita terlalu sakit pada sakaratul maut. Dunia ini tidak salah. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Uthman Ibn Affan. Sayyidina Uthman Ibn Affan ini kaya. Sampai sekarang masih ada lagi harta wakaf Sayyidina Uthman Ibn Affan. Masih ada lagi harta sedekah jariah Sayyidina Uthman Ibn Affan walaupun telah berlaku ribuan tahun. Sebab itu, biar dunia yang ada pada kita menjadi asbab kita dekat dengan Allah. Biar dunia yang ada pada kita menjadi asbab Allah sayang kita. Seperti mana berlakunya atas sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Biarlah dunia yang ada pada kita menjadi asbab kita dapat masuk syurga Allah. Sebab itu, seorang yang takut kepada Allah tiada sah takutnya selama mana dalam hatinya penuh dengan ikhtiar dan tadbir dunia. Sebab itulah Allah pesan kat kita banyak ayat. Jangan kita lalai dengan dunia. Jangan kita terpedaya dengan dunia. Ya, sebab itu kita ini kena kekang dan bentinglah diri kita dengan ketakwaan. Sebab itu, orang yang takut kepada Allah, maka pada masa itu, nafsunya mengikut akan ketakwaan. Nafsunya dan akalnya mengikut akan ilmu sebagai imam dia. Sebab itu, ilmu ni imam kita. Imam pada akal, imam pada nafsu kita. Maka setiap apa yang hendak kita buat, maka ilmu yang ada pada kita menjadi imam kita. Dia yang tunjuk yang ni betul, yang ni salah. Sebab itu, orang yang bertakwa, maka dia akan memperolehi jalan dan menjadi akan ikutan ilmu yang ada pada dia. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu manfaat. Kita bukan sekadar nak ada ilmu. Kita tak mau ada ilmu sehingga ilmu itu menyesatkan kita. Macam mana ilmu ni boleh menyesatkan kita? Kita rasa kita pandai, lalu datang kesombongan dalam diri kita. Maka kita sesat. Orang sombong ini dalam sesat. Sebab itu kata ulama, orang yang ada ilmu mesti ada 3 sifat yang besar dalam diri dia. Pertama, dia ini ditinggikan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebut dalam Quran. Allah angkat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu, kata Allah. Allah angkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kalau kita ada ilmu tapi darjat kita tak diangkat oleh Allah, maka kat sini ada kesilapan diri kita sendiri. Allah tak pernah silap. Sebab Allah sebut macam tu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasal apa kita Allah tak angkat tempatnya? Illiyin ini ditinggikan, diangkat oleh Allah martabat kita. Kita ada ilmu, tetapi ilmu kita tak menjadi asbab kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diangkat? Sebab kata Imam Al-Ghazali, orang yang
mempunyai ilmu yang manfaat, semakin bertambah ilmunya, semakin tunduk takut kepada Allah. Dan ini Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan orang yang berilmu itu, sifat yang kedua yang ada pada dia, lutfu, kelembutan. Semakin dia belajar, hatinya semakin lunak dengan Allah. Semakin dia mengaji, semakin hati dia lembut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kelembutan pada qalbun dia. Yang ini, kalau perkara ini kita tak dapat, hati kita makin keras, kita makin sombong, kita makin tak mau berubah menjadi lebih baik. Walaupun zaman kita zaman yang semakin ujung, tapi kita tak mahu menjadi lebih baik. Maka kita tidak ada kelembutan pada hati kita. Hati kita semakin keras. Sebab itu, ilmu ni tuan-tuan, yang Nabi sebut, bila akhir zaman, ilmu ni akan diangkat oleh Allah dengan diangkatnya ahlul ilmi. Tapi kalau kita lihat, sekarang majlis ilmu terlalu banyak. Majlis ilmu banyak. Macam mana yang kata ilmu diangkat? Jadi ilmu yang ada pada kita tak boleh jadi alat, jadi imam untuk kita takut kepada Allah. Takut dengan Tuhan tak boleh. Sebab dengan asbab ilmu ini, kita tak semakin lutfu, tak semakin lembut hati kita. Kita dengar kalimah Allah pun tak ada apa-apa. Kita melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah pun tak ada apa-apa. Itu Isra' Mi'raj baru ni, Allah sebut dalam Quran, linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan kepada Sayyidina Muhammad ni akan kebesaran kami. Kita tak ada rasa apa-apa, satu keresahan. Tuan-tuan yang baru balik umrah, cuba tuan-tuan tengok dekat Madinah, dekat Bukit Uhud, telah ada satu sungai yang mengalir. Cuba tuan-tuan tengok hadis. Nabi kata besok akhir zaman, bumi-bumi Arab ini akan subur dan adanya sungai-sungai yang mengalir. Nabi cakap ni 1400 tahun dulu. Tatkala perkara ini hidup, tatkala perkara ini terjadi, kita hidup. Saya bukan nak cerita sungai mengalir dekat tanah Arab. Saya nak cerita kita masih hidup. Dan masalah dia, ketika kita sedang masih hidup ni, apa terjadi dalam diri kita? Kita berubah tak? Hati kita lembut tak? Kita semakin baik tak? Maksiat kita semakin kurang tak? Ataupun walaupun Allah tunjukkan kebesarannya pada kita, kita tak rasa apa-apa. Biarlah. Apa nak jadi, jadilah. Janji aku ada duit, aku ada nama, aku ada pangkat, aku ada kemasyhuran. Baru ni kan berlaku gempa bumi di Syria, dengan di Turki. Tuan-tuan tengok hadis akhir zaman. Tidakkah dia termasuk daripada alamat fitan? Tanda kiamat yang kecil. Bukan saja-saja Allah jadikan perkara ni. Tak ada saja-saja, tuan-tuan. Tak ada saja-saja berlaku. Ada orang kata benda ni bukan alamat kiamat. Benda ni daripada satu persatuan lain. Dan perkara itu jadinya gempa bumi. Tuan-tuan, jangan menidakkan akan kebenaran perkataan Rasul. Jangan menidakkan.
akan kebenaran kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita ini mempunyai ilmu, tanda yang ketiga, maka kita memperolehi kurniaan akan ahlul ilmi itu sendiri, yang disebut minnah, anugerah. Kerana orang yang memperolehi ilmu, maka dia memperolehi akan anugerah-anugerah ahlul ilmi. Sebab itu, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasya rabbah, orang yang bertakwa adalah ahlul ilmi. Sebab natijah ilmu itu takwa. Ini natijah ilmu. Bukan natijah ilmu itu alim. Bukan natijah ilmu itu alim. Natijah ilmu itu takwa. Ini kesan daripada orang yang berilmu, takwa. Dan takwa itu anugerah. Takwa itu kurnia. Takwa itu nur yang Allah campakkan ke dalam qalbun ahlul ilmi. Yang ini yang kita kena periksa diri kita. Saya kena periksa diri saya, tuan-tuan kena periksa diri tuan-tuan. Saya periksa isteri saya, tuan-tuan periksa isteri tuan-tuan. Saya periksa anak-anak saya, dan tuan-tuan periksa anak-anak tuan-tuan. Sebab apa? Ustaz, saya masuk syurga, sudahlah, keluarga saya biarkan. Saya bagi contoh macam ni. Rumah kita terbakar. Dalam rumah tu ada anak dan isteri kita. Agak-agak tuan-tuan nak biarkan ke tak? Dalam dunia ni, kita balik rumah kita api besar tuan-tuan. Dan dalam rumah tu ada isteri, ada anak kita. Dan dia sedang menjerit minta tolong. Kita nak biar ke tuan-tuan? Lantak kemulah. Kita takkan biarkan. Begitulah keadaannya ahli syurga yang melihat akan ahli neraka, yang mana ahli neraka itu adalah keluarga dia. Kita akan sentiasa meminta kepada Allah supaya isteri kita, anak-anak kita selamat. Sebab itu, kita ni selamatkan dulu isteri dan anak-anak kita daripada api neraka Allah, seperti mana firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Saya berselalu dalam kuliah saya pesan persoalan di sana. Saya pesan persoalan dekat sana, tuan-tuan, sebab kita semua orang akan balik ke sana. Saya balik dan tuan-tuan pun balik. Sebab kita balik, kita bersedia tak bersedia balik. Perkataan yang saya selalu ulang. Bersedia tak bersedia balik, percaya tak percaya balik, mahu tak mahu balik, suka tak suka balik, sedia tak sedia balik. Saya selalu cakap benda ni. Maka tuan-tuan, isilah diri kita ini dengan hakikatut taqwa. Dan demikian lagi, tiadalah sahraja, harap seseorang itu, melainkan meninggal ia akan tadbir dan ikhtiar bagi nafsunya. Kerana orang yang raja itu penuh hatinya suka dengan rahmat dan nikmat Allah. Orang yang penuh dengan harapan, ini kan
Allah sebut dalam Al-Kahfi kan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Orang yang ada sifat raja, harap untuk dapat rahmah Allah Ta'ala, dia kena lepaskan dirinya daripada kejahatan nafsu. Selesaikan nafsu kita. Ya. Nafsu mana yang kita nak selesaikan? Nafsul ammarah. Apa perangai nafsu amarah? Nafsu amarah ni ketika dia berada dalam kebaikan, dia tak suka, dia memberontak. Ni nafsu amarah. Antara sifat nafsu amarah, dia masih lagi tak boleh buang marah yang tak dibenarkan oleh syarak. Sikit-sikit nak marah. Isteri kita lewat sikit marah. Anak kita silap sikit marah. Cucu kita silap sikit marah. Kita bawa kereta orang pintas sikit ke depan, kita marah. Macam mana nak masuk syurga kalau pemarah tak boleh buang? Macam mana? Allah sebut dalam Quran, inna nafsal ammarah bisu. Nafsu amarah, nafsu jahat. Mana sifat nafsul amarah? Iaitu dia suka kepada kejahatan. Dia masih kekal buat jahat. Mana nafsu amarah? Dia cukup bakhil dengan nikmat Allah. Dengan nikmat Allah ini, dia rasa bakhil. Dia sayang, dia perlu. Dia takut, tuan-tuan. Sebab itu, selagi kita tak boleh duduk kepada mutmainnah, kena mujahadah, tuan-tuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kita tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Sebab yang nafsu yang dipanggil masuk syurga, nafsu mutmainnah. Tak boleh masuk syurga. Kata orang yang beriman walau sebesar zarah boleh masuk syurga. Benar. Tetapi dia kena melalui neraka Allah. Dia kena duduk neraka Allah dulu. Lama mana? Tak tahu. Dia kena bakar dengan neraka Allah. Lama mana? Tak tahu. Sebab itu kita kena berusaha. Kita kena usaha untuk kita dapat akan nafsul mutmainnah itu. Yang Allah nak tengok kesungguhan kita untuk kita menuju kepada nafsul mutmainnah. Dan waktunya bimbang. Orang yang bersifat raja, dia suka dengan rahmat dan nikmat Allah. Dia dapat nikmat Allah ni, dia suka. Cara mana dia suka? Dia gunakan nikmat ini untuk mendapat keredaan Allah, sebagai salah satu yang Allah sebut dalam Quran, tanda orang syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Nikmat ni apa? Jangan tengok duit saja, tuan-tuan, nikmat. Ni mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki ni nikmat. Nikmat anggota badan. Jangan guna lawan Allah. Jangan guna lawan Allah. Itu saya selalu sebut.
Jangan guna mulut buka aib orang. Jangan. Itu nama kufur nikmat. Dan dia kemarahan Allah. Umur ni nikmat, modal. Kalau Allah dah beri kita 60 tahun, kita gagal jadi orang baik. 60 tahun ni bukan sekejap, tuan-tuan. Lama tu, 60 tahun. 60 tahun Allah bagi kita modal, tapi kita gagal jadi orang baik, kita gagal. Kita cukup gagal. Kita jadi orang yang cukup gagal. Gagal ini, tuan-tuan, bukan gagal dalam dunia. Gagal ini adalah gagal dekat akhirat. Gagal ni gagal akhirat, bukan gagal dunia. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya tanya diri saya hidup ni untuk apa? Saya selalu tanya diri saya. Duduk saja. Aku hidup ni untuk apa? Hari ni saya hidup untuk apa? Besok kalau ada rezeki, saya hidup untuk apa? Kadang-kadang saya berfikir, apa yang saya buat satu hari itu boleh tak layak untuk aku masuk syurga Allah? Fikir. Bukan tak fikir, tuan-tuan, fikir. Dan waktunya bimbang dengan berhadapan kepada Tuhannya. Orang yang ada sifat raja, dia akan keluar satu sifat, dia sentiasa bimbang nak balik jumpa Tuhan. Bukan bimbang ni maksa takut, tuan-tuan, tak. Bimbang mati bukan. Bimbang dia bila keadaan aku menemui ajal, macam mana aku ni? Allah terima atau Allah tak terima? Allah terima aku ke tak? Masa datangnya ajal, kita ni husnul khatimah ke? Bukan. Masa datang ajal, kita ni disambut oleh malaikat atau tak? Ini orang yang raja. Orang yang ada sifat harap dengan rahmat Allah. Ini yang perlu ada dalam diri kita, tuan-tuan. Harap rahmat. Itu saya selalu kata, jangan kita pandang amal soleh kita dulu. Tengok kejahatan yang masih kita tak boleh berhenti lagi. Jangan tengok semayang kita dulu. Tengok kejahatan yang masih kita tak boleh nak tinggal. Tu tengok dulu. Apa tengok mengumpat, hina orang, rasa besar diri, rasa pandai. Ini kan semua dosa. Ini kan semua dosa, tuan-tuan. Engkar dengan Allah. Tengok kejahatan dulu. Berkurang atau tidak kejahatan kita? Kurang tak? Ataupun masih berterusan macam tu? Kalau tak kurang, tuan-tuan, berhati-hati. Berhati-hati. Maka betapa juga sah raja seseorang itu sepenuh hatinya pada tadbir dan ikhtiar dunia yang tidak membawa kepada akhirat. Tak sah seseorang yang mengharap rahmat Allah yang mana dia masih ditipu oleh dunia yang tak boleh bawa kepada akhirat. Jaga ni, tuan-tuan. Orang ni bukan orang raja, orang yang harap rahmat Allah. Orang ni orang angan-angan, kata ulama.
Orang ni bukan orang yang berharap nak masuk syurga Allah. Orang ni orang yang berangan-angan nak masuk syurga. Selagi mana dunia yang ada pada dia, kata ulama, tidak membawa kepada akhirat, orang ni taman ni angan-angan. Angan-angan. Petang tadi saya sembang dengan anak saya, anak angkat saya ni. Saya kata macam ni, ketika kita ni tak mahu apa-apa, ketika itulah kita menerima bahagian orang yang tak mahu apa-apa. Tuan-tuan tak faham cakap saya? Kita selama mana kita cari dunia, penat. Dan masalah takkan selesai. Selama mana kita cari orang, penat. Dan takkan selesai masalah. Sebab manusia bawa masalah. Selama mana kita ikut nafsu dan syaitan, tak selesai. Sebab nafsu dan syaitan bawa masalah. Tetapi jika mana kita buat seluruh amal hidup kita kerana Allah dan Rasul, semua selesai. Itu semalam di tapak di edisi, saya pesan dengan seorang muda. Saya tanya, belajar di mana? Belajar di universiti. Saya cakap dengan dia, niat belajar kerana saya nak berkhidmat dengan mak ayah. Besok saya dah habis belajar, saya belajar ni, mudah-mudahan saya berjaya, saya dapat khidmat dengan mak ayah. InsyaAllah, Allah kurniakan kejayaan dunia akhirat, sebab doa anak yang saleh mustajab, doa ibu bapa yang saleh mustajab. Kalau belajar nak jadi pandai, doa orang pandai belum tentu mustajab. Doa orang pandai belum tentu mustajab. Tapi doa orang alim yang bertakwa mustajab. Itu je tuan-tuan. Tak susah. Hidup ni tak susah. Dengan Allah sebenarnya tak susah pun. Dengan Allah ni sebenarnya tak susah. Dan demikian lagi. Sekejap ya tuan-tuan, 8:30. Dah kita setengah jam. Tapi tak apalah, setengah jam kita dalam keadaan kita ingat Allah, besok kita boleh jadi saksi dekat sana. Ya Allah, aku gunakan masa setengah jam 45 minit ini untuk ingat Kau. Selesailah. Selesailah. Lepas itu waktu akhirat ini lama. Nisbahnya sehari akhirat 1000 tahun dunia. Itu tuan-tuan rasa lama kan? Tapi baru setengah jam tuan-tuan. Tuan rasa lama kan? Tuan rasa macam nak meninggal kan? Rasa dok-gok sangat. Padahal kita baru setengah jam ya tuan-tuan. Baru setengah jam. Ya. Lepas itu saya mengajar, saya suka tengok tuan-tuan, keadaan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah rasa macam keadaan tiupan sangkakala yang pertama, saya tak boleh teruskan sebab akan berlaku sangkakala yang kedua. Baik. Ini waktu akhirat. Setiap perkara akhirat kita akan rasa waktu akhirat. Waktu akhirat ini dia lama dan panjang.
Tetapi kita duduk dalam dunia, dia berpusing mengikut waktu dunia. Waktu dunia baru sekejap, tuan-tuan. Tapi kita dah rasa lama. Nah, macam itulah bila kita duduk dalam liang lahat, kita duduk dalam kubur, lamanya. Dah. Kita pejam celik macam saya, tuan-tuan. Pejam celik 54 tahun. Tak tahu kita buat apa 54 tahun. Tak tahu. Macam saya tahun ni 54. Saya lahir 1969. Saya tak tahu saya buat apa 54 tahun. Tak tahu saya semayang malam gagal, baca Quran setahun sekali, khatam tak boleh, selawat tak boleh kumpul, tasbih tak boleh kumpul, istighfar tak boleh kumpul. Kalau kita boleh kumpul duit, orang kafir pun kumpul duit juga, tuan-tuan. Kalau kita ada rumah, orang kafir pun ada rumah. Kalau kita ada kereta, orang kafir pun ada kereta. Apa yang kita ada dalam nikmat dunia, orang yang bukan mukmin juga ada bahagian yang nikmat dunia, tapi nikmat akhirat dia tak apa. Kita jangan tengok di sana, jangan tengok di sini, tapi tengok di sana. Cuba tengok, baru ni kan jamaah surau kita meninggal dunia. Ada salah seorang jamaah surau pada Midin ni kan, yang selalu datang ngaji, meninggal. Tengok dia bawa apa? Tak ada apa, tuan-tuan, kain kapan je. Kain kapan je. Dia naik kereta yang sama macam orang lain naik. Nama pun sama. Apa kereta dia? Kereta apa tu? Kereta jenazah. Siapalah kita? Ustaz ke, orang alim ke, siapa ke, naik kereta jenazah. Akhirat ni, kenderaan dia satu je, tuan-tuan. Kita dengar cerita Isra' Mi'raj, kenderaan akhirat buruk. Ada nama lain? Maka kematian ini akhir dunia, awal akhirat. Pakaian satu. Tengok apa kawan kita bawa. Ada bawa apa? Ada bawa nama, ada bawa bintang, ada bawa pangkat. Tak ada. Yang ikut dia amal soleh dia. Masalahnya amal soleh ni tak nampak. Yang ikut ni tak nampak, tuan-tuan. Amal soleh ni tak nampak. Sebab amal soleh ini akhirat. Akhirat ini ghaibun. Ada tak nampak. Dunia ni nampak. Yang nampak ni tinggal. Yang nampak ni tinggal. Tuan-tuan nampak saya nampak tuan-tuan. Bila saya mati, tuan-tuan tinggalkan saya. Yang ikut kita yang tak nampak. Nah, baik. Sikit lagi dah masuk isyak. Allah Rabbi. Ya. Baik. Dan tiada demikian lagi, tiadalah sah redha seseorang itu melainkan meninggalkan tadbir dan ikhtiar kerana orang yang redha itu. Senya cukup ia dengan dahulu tadbir dan ikhtiar Allah Ta'ala. Tak sempurna redha itu jika mana dia masih lagi kaza wa kaza, kata Nabi. Itu ini. Masih mengungut ni. Orang yang redha ini orang yang menerima seluruh takdir daripada Allah. Ini tanda orang redha.
Allah. Maka tiadalah ia mentadbir akan sesuatu bersama-samanya Allah Ta'ala. Dia ikut takdir Allah. Ya. Ikut aja. Ya. Barulah dia dapat akan pengakuan Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka fakina azaban nar. Ada. Ya. Adalah benda yang kita tak tahu, tuan-tuan. Ya. Jalan-jalan kita jatuh. Adalah benda yang kita tak tahu. Cuma syarak dia, kita kena elak perkara yang buat kita jatuh. Ni wajib. Tapi jatuh juga. Adalah kebaikannya dari satu sudut. Pada Allah baik. Baik. Pada kita tak baik. Macam sakit. Ada satu orang dulu, tuan-tuan, ya. Dia ni satu hari jumpa saya, dia kata, Ustaz, dia ni dulu bekerja kira bagus jugalah. Datang jumpa saya, Ustaz, saya ni akhir-akhir ni orang tipu saya banyak, Ustaz, 100,000. Saya tanya dia, bang, saya minta maaf tak? Saya tanya dulu. Masa abang bekerja dulu, abang dapat duit, abang ada tak tipu orang? Dia tunduk. Ada, Ustaz. Perkara yang tak sepatut saya luluskan. Bang, duit abang bukan orang tipu. Allah kembalikan kepada asalnya. Sebab itu bukan abang punya. Dia menangis, tuan-tuan, depan saya. Sebab ada harta yang bukan milik abang, maka Allah ambil balik. Percaya, tuan-tuan. Masa hidup kita telah mengambil hak orang lain sebelum meninggal lagi, tuan-tuan. Allah tarik semua. Hak yang bukan milik kita, Allah tarik semua. Ini berlaku, tuan-tuan. Berlaku yang berkait dengan diri saya. Berlaku, tuan-tuan. Bila hak Allah Ta'ala ini, saya tak sebutlah kat sini. Ya. Habis, tuan-tuan, Allah ambil. Lagi-lagi harta wakaf. Kita dah wakafkan satu perkara, kita ambil balik. Contohnya, nilai dia dah tinggi. Jaga, tuan-tuan. Ketika dia bukan milik kita. Saya tengok, tuan-tuan, dengan mata kepala saya sendiri. Allah ambil duit, tak jadi apa-apa. Allah ambil keluarga satu. Sebab itu orang yang ada sifat takut kepada Allah. Sebab itu punca ni, ibunya takwa. Betul, bila saya cakap begitu dengan hamba Allah ini, dia nangis. Terima kasih dah, Ustaz, selama ni saya tak nampak. Mudah-mudahan jadi kifarah atas saya, atas kesilapan saya dulu. Allah ampunkan dosa saya. Walaupun ambil itu bukan daripada kerelaan hati saya sendiri yang saya bagi balik. Ni jaga, tuan-tuan. Jangan salahkan Allah, tau. Tengok diri kita, apa yang telah kita buat dalam hidup ini. Tengok apa yang kita buat dalam hidup. Kenapa Ustaz cakap macam ni? Tuan-tuan, bila Allah mula nak sayang kita, dia akan segerakan balasan dalam dunia. Supaya kat sana kita tak dibalas oleh Allah. Ya? Jangan salahkan Allah, tau. Tengok balik aku ni macam mana.
Tengok balik, nanti kita akan nampak. Ya. Baik. Sikit lagi. Boleh tuan-tuan? Sikit je. Sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Sangkakala pertama macam jalan dah ni. Sikit lagi saya nak berhenti kat perenggan. Saya tak tahulah kitab ni bila habis, baru muka surat 8. Saya tengok saya di Padang Midin ni, saya tengok memori saya datang ke Kuala Terengganu dah masuk 8 tahun, tuan-tuan. Sekejap ya Taqiyuddin, 8 tahun. Sekejap sangat nampak masa. Ya. Macam rumah kedua saya Kuala Terengganu. 8 tahun saya pulang setiap bulan. 8 tahun, tuan-tuan. Ya. Setiap bulan 8 tahun tu, din daripada kuat sampai ke Dok Rock lah sekarang. Gi mari pening kepala dah. Sakit kepala dah. Dulu tak pandai makan Panadol, sekarang ni dah pandai makan Panadol. Maknanya kita dah kohor tua, kohor Dok Rock. Ya. Dia sebenarnya cumanya semakin umur kita berjalan, kita masih berkesempatan berbuat kita nak tu je. Kita nak tu. Semakin umur kita bertukar, meningkat, tapi kita masih lagi diberi jalan berbuat baik. Yang tu je. Mana nak berhenti ni? Okay. Kerana orang yang reda itu senya cukup ia dengan dahulu tadbir dan ikhtiar Allah Ta'ala, bukan situ, maka tiadalah ia mentadbir akan satu bersama-samanya Allah Ta'ala, senya reda ia akan tadbir dan ikhtiar Allah Ta'ala. Ya. Maka tiada sah reda seseorang itu yang panah hatinya pada tadbir dan ikhtiar bagi nafsu dia. Dia masih lagi, ya. Kenapa ini nafsunya? Dia masih ikut lagi, nafsu dia tak sesuai. Ya. Kita ini akan reda bila dapat nikmat, tapi tak reda bila dapat bala. Kita ni reda pada hukum yang bersesuai dengan nafsu kita, tapi bila hukum ini tak bersesuaian dengan nafsu kita, kita mula mana boleh. Ya tak? Zaman sekarang dia tak relevan, kita kata. Nanti orang kata benda kat kita. Hukum Allah ni mana? Dia sampai kiamat relevan, tuan-tuan. Sampai kiamat. Ya. Tapi sebab kita dah mula tak reda dengan hukum Allah. Dan demikian lagi tiadalah sah tawakal itu, wallahu alam. Sampai situ je. Ya. InsyaAllah bulan depan, kalau saya panjang umur, kita jumpa. Ya. Sebab tengok muka tuan-tuan panjang umur lagi. Saya je takut ni. Ya. Saya je takut pendek umur. Saya kerap sangat sekarang mimpi almarhum orang tua saya bawa jalan-jalan pergi taman, tuan-tuan. Ya. Orang tua saya bawa saya pergi taman, pergi kebun. Ya. Macam mana Haji ni? Tanda benda tu. Tanda nak mati tak? Tapi saya reda. Kalau dalam masa yang terdekat ni saya mati, saya reda. Ya. Saya reda. Ya. InsyaAllah. Saya selalu cakap dengan isteri dan anak-anak saya. Kata malam tadi mimpi arwah abah bawa pergi tunjukkan pada saya. Nanti kita jalan kat sini tahu sama-sama. Yalah. 2-3 kali dah tuan-tuan saya mimpi benda yang sama. Lepas itu saya suka cerita pasal kematian, sebab saya nak ingatkan diri saya supaya saya tak begitu lalai sangat dengan hidup ni. Tuan-tuan, kita dah lalui hidup ni benda sama berpuluh-puluh tahun.
makan, minum, seronok ni sama. Tetapi kita tak mahu, kita tak dapat melalui keseronokan akhirat. Keseronokan akhirat. Sebab itu tuan-tuan, saya kalau nak mengajar tuan-tuan, saya tak layak mengajar. Tak layak sangat mengajar. Tuan-tuan orang alim, saya tahu tuan-tuan yang duduk depan saya bukan orang yang tak pandai. Kebanyakan semua orang pandai. Ada ustaz, kalangan semua orang alim-alim. Cuma saya datang kemari ke surau ini kerana saya masih lagi memuliakan almarhum Tunku Haji Ismail. Saya masih memuliakan dia. Masih lagi. Saya masih memuliakan almarhum. Maka dengan itu saya terus mengajar. Saya akan terus berada di surau inilah. Selagi tuan-tuan tak buang saya. Tu. Kalau Taqiyuddin kata, Ustaz kata bola. Ustaz tak pandai mana kata. Nak ganti hak lebih pandai pada Ustaz. Saya kata terima kasih. Sebab saya dah biasa tuan-tuan, orang buang ni dah biasa. Pengalaman orang buang saya ni, orang buang daripada jadual pengajian ni dah banyak kali dah. Bukan sekali dua, banyak kali. Dan saya cukup seronok. Saya kalau dapat duduk di rumah, saya lagi seronok tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita boleh takhasus dalam melakukan perkara-perkara yang perlu kita buat untuk kita balik menemui Allah. Itu je. Boleh takhasus, kita mengkhususkan masa kita untuk Allah. Banyak masa kita dengan Allah. Tapi kita boleh tak lari daripada takdir? Tak boleh tuan-tuan. Saya selalu cakap dengan keluarga saya. Saya kalau tengok diri saya tak patutnya tak boleh duduk depan ni. Tapi saya tak boleh lari dari takdir. Tuan-tuan, saya sebenarnya duduk depan ni saya takut. Saya cukup takut. Sebab saya kenal diri saya, siapa saya. Tapi saya tak boleh lari dari takdir Allah. Itu saya selalu minta dengan Allah, pimpin perkataan saya, pimpin amal saya. Mudah-mudahan perkataan saya dan amal tubuh badan saya menjadi asbab atas saya, asbab rahmat, asbab hidayah dan taufik, dan atas orang yang mendengar dan orang yang melihat. Kita minta itu supaya kita dapat dekat kepada Allah. Jadi setakat ini je. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya doa, tuan-tuan, saya pun teringat, tuan-tuan tolong doakan ya, akan di edisi kita, madrasah kita yang di Kampung Gemuruh tu. Sekarang ni saya cuba nak kumpulkan dana bayaran taksiran penukaran status tanah. Jumlah dia agak besar, RM109,000. Kita ada masa sehingga 6 bulan, sehingga bulan 6 kalau tak silap saya lah, macam mana maklumat saya dapat daripada din kita, sehingga bulan 6. Kalau kita tak boleh nak jelaskan, kita kena buat permohonan semula. Jadi madrasah tu kita tukarkan tanah status daripada pertanian kepada pembangunan pendidikan. Jadi tuan-tuan bermaklum, madrasah itu kan tepi jalan. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat Kuala Terengganu, khususnya pada Midin, Bangku Pradung dan semua jamaah yang masjid yang saya pergilah, kerana banyak bantu madrasah kami. Cuma saya minta tolong doakan moga saya mudah dan dipermudahkan oleh Allah. Kita nak kumpul dana ini supaya kita dapat bayar segera dan kita boleh mulakan bangunan-bangunan yang lain. Supaya kita dapat kemudahan pada banyak perkara. Tuan-tuan tolong doa tau. Saya minta doa tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan tolong doakan juga, mudah-mudahan kita dapat siapkan surau kita tu secepat mungkin.
Jadi bila surau tu dapat siap, jadi orang yang musafir tu dia boleh semayang kat situ, boleh mandi. Sebab tu kita buat bilik air dia besar. Jadi orang musafir kita surau tu bukan saya khususkan untuk sekolah saja, tuan-tuan. Saya nak buka untuk semua orang. Orang yang lalu lalang tu, yang singgah di Petron tu, dia tak cukup tempat, kita suruh dia semayang kat dalam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ini amal jariah kita. Sebab itu saya cakap dengan isteri dan anak-anak saya, tolong doakan saya sebelum Allah ambil saya, mudah-mudahan saya dapat siapkan seluruh perkara yang berada di Darul-Atiq Dakwah Center Kampung Gemuruh ni supaya dapat menjadi asbab kebaikan pada semua orang. Sebab kita tak tahu. Benda ni saya bercakap tuan-tuan dengan keluarga saya. Sebab kalaulah takdirnya madrasah ini belum siap dan Allah ambil saya cakap dengan anak-anak saya takut kalian tidak kuat untuk meneruskan perkara itu. Jadi biarlah saya dapat selesaikan semua perkara itu agar semua yang akan meneruskan amanah Allah ini mereka ada kekuatan. Tuan-tuan tolong doa sama-sama. Sebab itu saya tak anggap tuan-tuan ni orang lain. Tuan-tuan adalah keluarga saya dunia akhirat yang kita satukan dengan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu daripada saya.